Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli grup kami. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu nama saya Muhammad Izaidi bin Mat Jaafar, bernombor metrik C20A1069. Yang kedua ialah Siti Nur Fatihah binti Rasidin, bernombor metrik C20B1458. Yang ketiga ialah Nur Nadiah binti Sepael, bernombor metrik C20A1268. Dan yang keempat ialah Amirah Izzati binti Abdul Aris Anwar, bernombor metrik C20B0931. Assalamualaikum. Hai, mari saya jelaskan apa itu konsep warisan. Warisan disebutkan sebagai aset dan hak seseorang. Dalam bahasa Latin, asalnya warisan disebut daripada perkataan patrimonium yang merujuk kepada sesuatu yang diterima oleh garis keturunan. Dalam kata lain, warisan juga dikaitkan sebagai hasyanda yang diwarisi oleh nenek moyang. Selain itu, berdasarkan Kamus Oxford halaman 202, warisan adalah sesebuah sejarah, tradisi dan nilai yang dimiliki atau diperoleh oleh sesuatu bangsa atau negara selama bertahun-tahun. Ia dianggap sebagai sebahagian penting dalam watak bangsa. Antara definisi konsep warisan menurut Peter Howard adalah: warisan ditarifkan sebagai apa sahaja yang ingin disimpan oleh masyarakat atau individu, termasuk budaya material dan alam semula jadi. Warisan adalah sebuah legasi, apa-apa yang seseorang ingin memelihara atau mengumpul dan diwariskan kepada generasi akan datang. Telah atau mungkin diwarisi sesuatu keadaan yang diturunkan daripada generasi terdahulu, sama ada dalam bentuk fizikal atau perkara gaib. Terdapat pelbagai jenis warisan dan salah satu antaranya adalah warisan tidak ketara. Apa itu warisan tidak ketara? Warisan tak ketara dipanggil sebagai set ciptaan intelek dan seni manusia. Antara contoh warisan yang dikategorikan dalam warisan tak ketara adalah seperti makanan, iaitu kuih akok. Dalam warisan terdapatnya nilai-nilai yang perlu dipandang pada nilai keindahannya, seperti warisan alam nenek moyang yang telah ditinggalkan pada makanan Kelantan seperti kuih akok. Kuih akok pada awalnya dicipta dengan nilai-nilai keindahan yang kita nampak melalui hasil air tangan nenek moyang terdahulu. Setiap perincian, rupa, bentuk, warna dan rasa dihasilkan dengan nilai falsafahnya yang tersendiri. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menerangkan 3 faktor atau sebab kuih akok menjadi warisan rakyat Kelantan. Sebab yang pertama ialah bahan dan proses pembuatan yang sangat mudah. Ini kerana bahan yang digunakan mengandungi bahan asas sahaja dan kaedah pembuatannya adalah sangat mudah. Masyarakat Kelantan dahulu menggunakan kaedah membakar arang membuat akok, berbanding pada masa kini yang menggunakan kaedah dapur gas. Terdapat perbezaan rasa juga, di mana kaedah menggunakan arang lebih sedap berbanding menggunakan dapur gas yang digunakan masyarakat Kelantan pada masa kini.
Okey, yang kedua adalah faktor kuih akok menjadi warisan Kelantan adalah kuih akok merupakan santapan bagi orang tua-tua dahulu. Sebagai contoh, masyarakat Kelantan akan membuat kuih akok ini sebagai santapan mereka pada waktu petang. Ada pakcik atau makcik-makcik rakyat Kelantan yang dahulu yang baru balik dari bekerja dari sawah padi akan menjamu selera dengan menikmati juadah kuih akok. Okey, dan yang ketiga adalah kuih akok ini adalah identiti rakyat Kelantan. Ini kerana saya dapat simpulkan kuih akok ini adalah sejenis kuih yang rasanya manis. Rasa manis ini sudah sebati dalam diri rakyat Kelantan sejak dari dulu lagi. Jadi wajarlah kuih akok ini mampu dikatakan mampu menjadi kuih tradisi atau warisan rakyat Kelantan dari dahulu sehingga pada masa kini. Asal-usul kuih akok. Kejutan akok di Malaysia khasnya di Kelantan sukar diramalkan kerana tiada sebarang cacatan sejarah mengenainya. Namun pada asalnya, para pembuat akok di Kelantan ini terdiri daripada mereka yang berasal daripada petani Thailand yang sememangnya mempunyai persaudaraan yang kuat dengan penduduk Kelantan. Biarpun begitu, kepopuleran akok tidak boleh dipertikaikan lagi kerana ada bukti bahawa akok pernah mendapat tempahan dari peniaga Amerika Syarikat, tapi sayangnya terpaksa ditolak lantaran pengusaha akok di Malaysia masih lagi tidak mempunyai kepakaran dalam sistem pembungkusannya supaya tahan lama untuk tujuan ekspor. Kuih yang diperbuat daripada campuran gandum, telur, santan dan gula Melaka ini mendapat permintaan yang tinggi terutamanya di bulan puasa. Jika pembuatnya kedekut, telur yang digunakan untuk membuat kuih akok adalah sedikit. Oleh itu akan menghasilkan rasa kuih akok yang tawar ataupun tidak sedap. Tambahan pula, harga bagi kuih akok ini pada tahun 70-an bermula dari harga 10 sen sebiji, kemudian berharga 20 sen sebiji di tahun 80-an dan 90-an. Kini harga akok mencecah 50 sen sebiji selaras dengan harga barangan yang serba mahal sekarang. Kalau di zaman datuk nenek kita dahulu, akok dibakar menggunakan sabut kelapa di dalam acuan tembaga. Apabila dunia semakin maju, cara pembakaran akok pun turut mengalami evolusinya sendiri. Penggunaan arang mula mengambil alih dan hingga ke trend sekarang akok dibakar menggunakan oven. Terdapat beberapa jenis kuih akok iaitu akok nisan, akok pandan, akok berlauk dan akok bunga atau dia juga dikenali sebagai dengan akok kemboja. Biasanya ia dibuat berbentuk bujur mengikut acuan yang berbentuk bujur. Akok rasanya manis bertelur. Cara pengadunan dan pembakaran merupakan faktor yang menjadikan sesuatu kuih akok itu sedap. Pada kebiasaannya, akok nisan berwarna gelap sementara akok daun pandan dan akok kemboja berwarna hijau pucat. Akok berlauk mempunyai bentuk tekstur yang berspan. Akok berlauk merupakan seperti bahulu tetapi ia mempunyai inti daging serta ditumis dengan rempah kari bersama-sama campuran cili dan bawang goreng. Oleh itu, ia dikenali sebagai akok berlauk. Berikut adalah jenis-jenis akok yang dikenali di Kelantan. Secara keseluruhannya, terbuktilah bahawa warisan makanan menyumbangkan nilai estetika kepada setiap unsur warisan. Warisan tidak ketara seperti makanan ini menjadi sebahagian unsur utama dalam proses kematangan dan kesinambungan warisan sejak turun-temurun. Oleh itu, nilai estetika ini hendaklah dihargai dan dipelihara untuk memastikan generasi akan datang akan terus dapat menikmati nilai warisan yang dimiliki.